Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihad hatta ataahu Allahu al-yaqin. Amma ba'd. Faqad qala Allah 'azza wa jalla في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat, haji hajah, datuk datin, Tan Sri, semua ada ya. Alhamdulillah, kita lagi masih bertemu di dalam kuliah bulanan kita, kuliah Syarah Umdatul Ahkam, yang mana kita pun telah memasuki bab azan dan iqamah. Yang lepas kita telah memasuki dan kita telah membincangkan bab sunan ratibah, bab solat sunat ratibah. Hari ini kita akan masuk satu bab yang sangat penting di dalam syiar keagamaan, di dalam syiar-syiar agama, iaitu bab azan dan iqamah. InsyaAllah hari ini kita akan membincangkan secara ringkasnya poin-poin, iaitulah saya sebutkan supaya kita dapat capai kita punya KPI ataupun capai apa yang kita nak bincangkan hari ini, iaitulah kepentingan azan dan fadilat azan daripada hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian kita akan masuk kepada bilakah azan disyariatkan dan bagaimana permulaan azan itu disyariatkan. Kemudian yang ketiga, apakah azan yang sunnah dan iqamah yang sesuai dengan sunnah. Kita akan sentuh sikit amalan Syiah hayya ala khairil amal, mungkin insya-Allah kemudian kita akan membincangkan berkaitan dengan hukum azan bagi wanita. Jadi para muslimat sekalian jangan rasa terpencil. Kita ada membahaskan juga mengenai muslimat. Jangan ingat azan kita tak bahaskan mengenai muslimat. Kita akan azan. Apakah hukum seseorang wanita itu dia azan? Sama ada azan bagi untuk lelaki dan dengan kehadiran lelaki dan azan sesama mereka. Ada satu musalla khusus untuk wanita, kemudian ada satu orang bilalah, contoh muazzinah. Kalau Bilal muazzinah, apakah boleh bagi orang wanita azan sesama mereka sahaja? Baik, kemudian kita akan tutup dengan doa azan. Apakah doa azan yang sahih, doa azan yang sunnah sesuai dengan apa yang sahih warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kita akan sentuh sedikit ahkam al-muta'alliqah bil azan, hukum hakam yang berkaitan dengan azan, hukum bagaimana sunnah-sunnah seorang azan, adab-adab dia, apakah hukum bercakap berkaitan dengan azan. InsyaAllah kita akan sentuh pada malam ini. Baik. Yang pertama ialah berkaitan dengan azan, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Azan ini disyariatkan kepada umat ini, kepada Nabi SAW pada tahun pertama Hijriah. Pada tahun pertama Hijriah. Ketika mana Nabi SAW berhijrah ke Madinah, sebelum berhijrah, maka umat Islam solat di Mekah tanpa azan dan tanpa iqamah. Apabila berhijrah ke Madinah, maka kaum muslimin seperti dalam hadis yatahayyanuna bis-salah. Mereka ni menganggar-anggar, sebab mereka ni agak-agak bila nak mai waktu solat ni, menganggar. Bila depa kumpul satu sama lain, depa macam mana kita nak mai solat ni? Kita nak agak nak waktu subuh, waktu zuhur, waktu maghrib, waktu isyak. Macam mana kita nak agak? Maka mereka berbincang
Ketika itu Nabi SAW pun ada. Maka ada solusi, ada saranan daripada sahabat-sahabat bagi saranan. Ittakhadhu naqusan min naqusan nasara. Apa kata kita tiru orang Nasara, orang Nasrani, orang Kristian. Untuk ibadat mereka depa pakai naqus. Naqus ni loceng. Kita pakai loceng teng 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 teng. Ini waktu solat supaya orang boleh tahu. Apa kata? Nabi la yu'jibuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun tak kenal. Sebab Nabi memang prinsip Nabi, apa sahaja yang sama dengan orang kafir Nabi tak mau. Nabi nak mukhalafah al-kuffar. Ini konsep kita, identiti Muslim. Apa sahaja yang sama dengan orang kufar maka kita cuba elakkan. Banyak kes nanti Nabi akan banyak suruh khaliful yahud wan nasara. Bezalah kita dengan orang Yahudi dan Nasara. Maka sahabat yang lain pula cuba bagi tahu, apa kata kita ittakhadhu qarnan min qarnil yahud. Kita try guna serompet tiup macam mana Yahud panggil untuk solat, untuk ibadat mereka. Maka Nabi pun tak bersetuju. Maka Umar, lihat orang yang bijak, Umar radhiyallahu anhu, dia bagi satu carangan yang sangat bagus. Dia kata apa kata kita suruh satu orang lelaki untuk azan. Dekat sini azan. Maka Nabi, yakni azan tu maksudnya apa? Azan tu al-i'lam. Azan tu maksudnya ialah bagi tahu. Solat itu maksud azan. Azan maksudnya i'lam, bagi tahu, maklumkan. Jadinya tuan-tuan, hadis ini pada awal-awalnya Nabi SAW suruh Bilal, ya Bilal qum fa'adzin bis salah. Wahai Bilal, bangun dan azankan solat. Azan yang pertama bukan Allahu Akbar, no. Bukan begitu. Bilal panggil saja. Solat macam kita panggil. Itu azan yang pertama. Bukan teriak Allahu Akbar sebab belum diwahyukan lagi. Macam tu sekali. Ya Bilal qum fa'adzin bis salah. Sehinggalah ada satu orang nama dia Abdullah bin Zaid. Ni sebelum kita masuk hadis, kita cerita sikit khalfiyah, kita cerita baidota azan ni lah cerita dia. Abdullah bin Zaid, dia dalam hati dia ni, dia memikirkan tentang apa azan yang terbaik yang boleh. Maka dia tidur. Maka dalam keadaan jaga dan tidur, di antara tengah jaga dan tidur, ada satu orang lelaki yang berjubah putih mari kat dia. Dalam keadaan lelaki tu ada bawa bawa loceng, naqus. Bawa loceng. Maka Abdullah bin Zaid dalam tidur dia, dalam mimpi dia tu, dalam keadaan jaga dan sedar, Abdullah bin Zaid kata, bagi aku nak beli, jualkan aku benda ni supaya nak buat solat nanti, loceng ni. Sebab tadi kan perbincangan tadi kan berkaitan dengan macam mana kita nak panggil orang kat solat. Maka dalam mimpi dia datang, jualkan dekat aku nak guna ni untuk panggil orang solat. Maka kata orang dalam mimpi tu, awala adulluka, tidakkah aku mahu aku tunjukkan kepada kamu khairan min hadha, benda yang lebih baik daripada ini. Of course lah nak. Apa dia? Maka dalam hadis Abdullah bin Zaid mengajarkan lafaz azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ini adalah hadis Abdullah bin Zaid. Maka bila dia bangun, dia ceritakan, dia pergi jumpa Nabi. Wahai Nabi, diceritakan ketika mana aku dalam keadaan jaga dan tidur, antara yaqadzatan, antara keadaan jaga dan tidur, maka datang, diceritakan apa yang datang kepada dia tu. Itu adalah malaikat yang mari, yang datang, yang mengajarkan, ataupun satu ilham kepada orang soleh. Tuan-tuan, mimpi ni ada 3. Yang pertama, mimpi yang ilham daripada Allah. Mimpi kata ini hadis Nabi kata mimpi daripada syaitan. Ini kebanyakan. Mimpi daripada syaitan, terutama tidur tak baca doa.
tak baca qul huwallah, tak baca 3 kul, tak baca ayat kursi. Ni syaitan mai masuk kacau mimpi kita. Ni syaitan. Apa mimpi syaitan? Nampak hantu, nampak macam-macam dalam mimpi. Yang kedua ialah mimpi hadisun nafsi. Apa itu hadisun nafsi? Ialah kebimbangan di siang hari itu, maka dia masuk dalam mimpi. Kita duk fikirkan hari tadi siang tadi ataupun esok ni nak exam ni. Tuan-tuan biasa tak? Tak biasalah, lama apa lagi. Esok ni nak akad nikah ni. Akad nikah. Bini pertama tanya Ustaz Adi. Nak akad nikah, dia duk training. Aku terima nikahnya Zainab binti Jib'ah. Nama dah lah panjang. Maka dah lah orang Melayu dia kata tempat ni imam ni kena dia nak satu nafas. Alamak, dia duk training 1 hari, bukan 1 hari, seminggu dia training, takut tak kena. Aku terima nikahnya bla 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 sampai masuk dalam mimpi. Biasa tak tuan-tuan? Biasa. Tak biasa, bukan manusia lah. Hadisun nafsi kita panggil. Sampaikan kadang-kadang kita sampaikan sekarang kadang-kadang kita duk mimpikan benda yang kita takut dulu exam dan sebagainya. Saya teringat waktu zaman exam, bila kita study sampai benda yang kita study tu masuk dalam exam. Masya Allah. Kita study punya banyak study tu masuk dalam exam. Silap. Masuk dalam mimpi. Kita mimpi tu kita study lagi. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, yang akhir adalah daripada Allah, mimpi daripada Allah. Mimpi syaitan, hadisun nafsi daripada Allah. Yang inilah Abdullah bin Zaid ini mimpi daripada Allah, Allah bagi ilham. Satu orang tu dia nak buat keputusan, dia tak tahu macam mana. Ataupun satu orang tu dah lama dia tak pergi masjid, dah lama dia jauh dengan jamaah. Kemudian datang satu orang yang menyerupai apa-apa ke. Antara mimpi daripada Allah yang paling kuat, yang paling baik ialah mimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta ada salah mimpi bertemu Allah. Ada perbahasan mimpi bertemu Allah, tapi tak nampaklah Allah, tapi dalam mimpi tu dia tahu tu Allah. Bila tanya macam mana Allah, dia ibarat cahaya. Sebab Allah kan nurun ala nur. Tak boleh dilihat. Dan mimpi benda-benda yang baik dan sebagainya. Dan Abdullah bin Zaid dia mimpi benda ini daripada Allah. Dia mari dia ceritakan kepada Nabi SAW. Dia cerita, wahai Nabi, aku begini dan diceritakan lafaz salat. Dan Nabi kata, oh ini bagus, maka Nabi pun suruh Bilal, wahai Bilal, dia suruh, wahai Abdullah bin Zaid, kamu pergi berdiri dekat Bilal, kamu cakap dekat Bilal apa yang kamu dengar tadi, dan Bilal pergi laungkan azan. Cakap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 2 kali. Lepas tu asyhadu an la ilaha illallah. Atau awal lah, kita tak tahu. Maka dia Bilal pergi azan, Abdullah bin Zaid pergi duduk bisik cakap lafaz azan yang dia mimpi. Tuan-tuan, antara tanda mimpi daripada Allah, kita ingat lama. Ini tuan-tuan boleh buka perbahasan mimpi lah. Kita boleh ingat lama. Mimpi daripada syaitan, bangun tidur dah lupa dah, padahal takut. Bangun tidur tu duduk mimpi, petang-petang dah lupa. Apa aku mimpi semalam? Tak ingat lah. Dia lupa. Mimpi ni sifat dia memang lupa. Kalau mimpi Allah bagi kita ingat tuan-tuan, la ilah merana kan. Mimpi tadi kena macam-macam kan. Stres, kena pecat, kena apa, teringat sepanjang stres hidup kita. Jadi mimpi ni sifat dia Allah lupa kan. Tapi mimpi yang daripada Allah, yang baik-baik ini, yang bagus ni, Allah akan kekalkan. Lama sikit kita akan ingat. Itu antara tanda mimpi yang baik. Kemudian tuan-tuan, kenapa Bilal radhiyallahu anhu dipilih? Kerana Bilal mempunyai suara yang kuat dan baik. Bilal punyai suara yang sangat kuat. Bilal bin Rabah punyai suara yang sangat kuat. Maka dia dipilih sebab azan ni i'lam, maksudnya i'lam, nak bagi tahu orang. Kalau pilih satu orang suara yang Allah, yang suara yang halui, tak kuat. Memang ada orang suara yang halui. Kalau macam suara Haji kita ni kuat ni, cakap tak payahkan mic. Suara saya kuat. Suara Haji pun kuat. Suara apa ni?
Ada suara slow yang nak kena. Jadi ini adalah hikmah dia. Jadi Umar, bila Umar dengar Bilal azan lagu ni, Umar mai lari jumpa Nabi SAW. Umar kata, wahai Nabi, macam ni aku mimpi sebiji. Umar pun dapat mimpi yang sama. Orang datang bagi tahu lafaz azan ni. Wahai Nabi, kata Nabi, kenapa kamu tak bagi tahu aku? Dia kata sabaqani Bilal bin Zaid. Abdullah bin Zaid telah mendahului aku, maka aku rasa segan. Tapi aku dapat mimpi yang sama. Ya. Dan di sana ada tambahan apa dalam azan? Qad qamatis itu iqamat. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairun minan naum adalah daripada Bilal. Bilal mai kejut Nabi. Bilal memang tugas dia mai kejut Nabi. Bilal azan yang pertama. Abdullah bin Ummi Maktum azan yang kedua. Muazzin ada dua, Nabi ada dua orang muazzin. Dan waktu pagi ada dua kali azan subuh. Azan sebelum subuh dan azan waktu masuk subuh. Azan yang pertama ialah Bilal. Inna Bilala yu'adzinu bil-lail, kata Nabi. Sungguhnya Bilal itu azan waktu malam. Fakulu washrabu hatta yu'adzina Abdullah bin Maktum. Makan dan minumlah, ni dalam hadis puasa. Makan dan minumlah sehingga kalian dengar apa? Azan Abdullah bin Umi Maktum. Waktu dengar azan yang kedua Abdullah bin Maktum, jangan makan. Menunjukkan apa? Ada dua azan tu pagi, azan Bilal yang pertama. Sebab tu di sana ada perbahasan. Dekat mana yang perlu kita masukkan hayya khairul amal lah. Tu Syiah. As-salatu khairum minan naum ni ke azan yang waktu subuh ataupun azan awal-awal. Maka sebahagian ulama kata azan awal lah, azan Bilal. Waktu zaman tu Bilal yang tambah. Macam mana Bilal tambah? Bilal mal kejut Nabi, Nabi, wahai Nabi, bangun. Orang kata Nabi tengah tidur. Bilal kata as-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Bilal kata solat khairun minan naum. Solat tu lebih baik daripada tidur. Lepas tu Nabi kata, oh, lafaz ni bagus. Masukkan dalam azan waktu subuh, waktu sebelum subuh, azan yang pertama. Mai puak-puak. Suka bid'ah ni. Marahlah, bukan suka tambah-tambah dalam agama. Dia kata, tengok, dia kata. Dia tengok ni, dia kata Bilal pun mereka agama. Tambah lafaz dalam azan. Takkan tak boleh tambah dalam agama? Ada seorang sahabat tambah baca lafaz di dalam lepas sami Allahu liman hamidah kan. Lafaz kita baca selalu apa? Rabbana walakal hamdu. Ada satu orang ni dia baca, ada banyaklah lafaz, antaranya hadis sahih, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Maka Nabi lepas solat, Nabi kata, siapa yang baca ni? Saya, wahai Rasulullah. Wallahi, dia kata, ini bacaan ni aku lihat bid'un wa thalathina al-malaikah. Aku lihat ada 30 lebih malaikat mari datang berebut-rebut nak tulis lafaz ni. Ini pun diambil oleh kaki-kaki mereka ni. Dia berkata, tengok, sahabat pun tambah dalam agama. Sahabat pun buat reka-reka dalam ibadat. Apa masalahnya kami nak reka-reka lafaz zikir, lafaz selawat, lafaz lain dan sebagainya? Maka jawapan dia, apa jawapan dia, tuan-tuan? Jawapan dia yang pertama, hadis Bilal itu disyariatkan bukan daripada Bilal sendiri. Bukan Bilal sendiri yang tambah, tetapi apabila ada sesuatu yang disyorkan atau sesuatu yang dilakukan oleh sahabat, maka yuwafiquhullah, maka dapat muwafaqah daripada Allah. Allah suka benda tu, maka Allah wahyukan kepada Nabi untuk ikrarkan benda tu, untuk setujukan amalan itu jadi ibadah. Begitu jugalah lafaz yang dibaca oleh satu orang sahabat tadi di dalam solat. Bila Nabi dengar, Nabi kata, dan Allah pun suka, dan Nabi lihat begini, maka Nabi pun ikrar, Nabi setuju. Ini kita panggil sunnah. Ada tak hadis daripada Nabi? Ada. Sebab Nabi itu adalah pemutus, Nabi itu adalah hakim.
Yes, itu zaman wahyu turun. Maka ada sahabat yang buat sesuatu, maka mereka rujuk Nabi. Nabi bila benda tu disukai oleh Allah, maka Allah pun setuju, Allah pun bagi wahyu kepada Nabi. Yang ini kita jadikan sebagai agama. Nabi ini kita panggil iqrar daripada Nabi. Zaman sekarang, siapa nak iqrar? Sebab Nabi musyarri' kita panggil. Nabi musyarri'. Nabi adalah orang yang mensyariatkan. Bukan sahaja Allah musyarri', Allah mensyariatkan, tetapi Nabi juga musyarri', Nabi juga mensyariatkan. Zaman sekarang ada ke musyarri'? Kita tanya balik kat dia. Siapa nak kita panggil, siapa yang nak buat pengesahan benda ni Allah suka? Kamu buat lafaz zikir, kamu buat lafaz selawat contohlah kan, ataupun kamu tambah perkataan dalam azan, kamu tambah apa zikir-zikir yang tak warid dalam solat dan sebagainya. Siapa yang nak bagi pengesahan? Oh, ini Allah terima amalan ni. Siapa? Tok Syekh saya. Kalau dia kata Tok Syekh saya, melalui mana? Melalui mimpi. Kita kata Tok Syekh saya mimpi juga. Sudah. Mimpi siapa yang nak betul sekarang ni? Nak main lawan mimpi. So tidak ada. Zaman sekarang tidak ada orang yang nak bagi stem pengesahan itu adalah disukai oleh Allah. Sebab tidak ada orang yang dapat wahyu. Tidak ada orang yang dapat wahyu. Ada pun mimpi yang baik yang saya katakan tadi, ia bukanlah sesuatu yang kita boleh katakan wahyu walaupun baik, tetapi ia bukannya wahyu. Bukan hujah. Dia tak termasuk pun mimpi, tak termasuk pun dalam salah satu adalah bagaimana cara nak berhukum hakam. Syariat. Okey. Tapi cakap sama lagi. Ya. Betul. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Taala, itulah sedikit sebanyak bagaimana kisah permulaan azan. Maka hari ini mari kita buka kepada kitab kita dan kita bacakan hadis-hadis, sikit je hadis dia. Sikit saja hadis dia. Hadis yang pertama, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala umira Bilala an yashfa' al-adhan wa yutira al-iqamah. Nabi SAW, hadis ni daripada Anas bin Malik, khadimun Nabi SAW, khidmat Nabi SAW. Dia kata apa? Umira, Bilal diperintahkan. Hadis ini ialah hadis yang kita panggil hadis mauquf lafzan. Lafaz dia mauquf tetapi marfu'u hukman. Hukum dia marfu'. Apa maksud hadis mauquf? Ini terus Ustaz Hadi buat daurah ulumul hadis. Teman-teman nak tahu. Kedekutnya Ustaz ni. Apa maksud hadis marfu'? Apa maksud hadis mauquf? Apa maksud hadis maqtu'? Dia ada kesan daripada penghujahan. Tapi hadis ni adalah hadis mauquf yang mana ia perkataan sahabat, bukan perkataan Nabi ni. Jumpa tak Nabi kata qala Nabi? Ada tak qala Nabi? Tak ada. Ada tak dia kata apa? Nabi raaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqula, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata. Tak ada. Dalam hadis ni daripada Anas bin Malik, dia kata apa? Perkataan Anas bin Malik. Itu kita panggil hadis mauquf. Hadis yang dinisbahkan kepada sahabat. Hadis mauquf pada asalnya tidak boleh jadikan hujah. Pada asalnya, melainkan ia adalah kesepakatan para sahabat, ataupun tidak ada sahabat yang ingkar. Seperti mana yang kita bincangkan yang lepas, kisah azan 2 kali itulah, pada hari Jumaat tu. Dia kita panggil sebagai ulama menandakan ia sebagai ijma' sukuti, tidak ada bantahan. Tuan-tuan, tetapi hadis ini hukum dia adalah hukum Nabi, seolah-olah Nabi cakap. Pasal apa? Dia ada kalimah umira, diperintahkan. Bilal diperintahkan. Siapa yang perintah Bilal? Rasulullah. Difahami lagu tu. Difahami macam tu. Tetapi tidak semua perkataan umira. Seperti mana? Ini kita buka dalam Ibnu Hajar Al-Asqalani pun kita ada bahaskan. Ataupun kita buka kitab banyak kitab ulumul hadis, dia akan bincangkan perkara ni. Jadi ini adalah perkataan Nabi. Sebab Nabi yang perintahkan. Siapa perintahkan Bilal? Nabi. Umira Bilala ay yashfa'. Apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang Bilal diperintahkan ialah yashfa'. Apa maksud yashfa'? Yashfa' maksudnya ialah 2.
buat dalam genap 2 kali. Yashfa'. Yashfa'. Lawan dia witir. Yutira. Witir satu kali ataupun ganjil. Yashfa' adalah genap. Bilal diperintahkan untuk mengenapkan apa? Azan wa yutir al-iqamah. Apa maksud dia, tuan-tuan? Apa maksud dia? Kan azan 2 kali kan? Ulang 2 kali kan? Betul tak? Betul tak? Cuba baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu 4 kali tu, bukan 2 kali. Betul tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? 4 kali. Tu mana tang yashfa'nya? Yashfa'nya ialah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Semua tempat adalah syafa' melainkan Allahu Akbar yang pertama ni. Pasal apa yang ni tak syafa'? Pasal apa yang ni tak genap? Ada hadis yang lain menkhususkan. Yang itu adalah 4 kali. Hadis apa? Hadis Abdullah bin Zaid tadi. Hadis Abdullah bin Zaid tadi. Okey, boleh faham? Hadis ni umum, ada yang mengkhususkan, mengeluarkan keumuman ini, iaitu Allahu Akbar 4 kali. Iqamah wa yutirul iqamah, dan iqamah kena sekali. Sebab tu melainkan Allahu Akbar. Tu pun kenapa banyak Allahu Akbar 2 kali? Sebab ada hadis yang lain. Mazhab tuan-tuan pernah semayang dekat RNR dengan Bangladesh ke Pakistan ke, tengok dia dia iqamat berapa kali? Sekali dia syafa' ke dia yutir? Dia syafa'. Kita ganjil, kita sekali Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu Muhammadar Rasulullah, hayya salah, hayya falah, qaqamis salah, qaqamis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tapi kalau orang Pakistan, orang Bangladesh yang mazhab dia Hanafi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Adakah amalan dalam mazhab Hanafi ini bercanggah dengan sunnah? Adakah bercanggah dengan sunnah? Kita jumpa tiba-tiba orang Pakistan cakap lagu ni. Dia kata, ni bukan sunnah ni. Jangan azan, biar jangan iqamat, biar aku iqamat. Ataupun kalau bukan sunnah ni masalah sikit. Kalau dia kata bukan mazhab Syafi'i, itu okey lagi. Mazhab Syafi'i kena sekali je. Biar saya ulang balik sampai ulang. Mazhab tu okey lagi, dia kata betul je lah, bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dia ambil hadis yang ni, hadis Umira Bilalan ni, ataupun ada hadis yang lain yang memang ajar sebiji cara iqamah. So macam mana tuan-tuan? Ini yang saya katakan dalam isu ni yang lepas kita dah bincangkan. Dia kena ada dada yang lapang untuk membincangkan isu khilaf ni. Selagi mana di sana ada hadis yang sahih, kalau ada hadis palsu, orang istidlal dengan hadis palsu, ini tak ada dada lapang lah. Mana ada dada lapang lah, kita kata salah lah. Selagi mana ada hadis yang sahih, yang mana ianya disahihkan oleh para a'immah, para ulama, dan diamalkan oleh majoriti, oleh a'immah, maka kita kena lapang dada. Al-Imam Ibn Taymiyah dia cerita ni bagus. Dia kata tak ada siapa boleh nak claim kata yang ini sunnah tu bukan sunnah dalam isu ni. Tak ada siapa. Tak boleh siapa nak claim, sebab selagi mana ada dalil. Maka boleh buat yang ini ataupun buat yang itu. Sebab ada tak dalil? Ada. Daripada Abi Mahdzurah, hadis riwayat Abi Daud dan disahihkan oleh Al-Albani dan seumpama mereka, yang azan cara yang tadi tu 2 kali tu. Azan pula. Yang iqamah cara yang tadi tu. Hadis riwayat Abi Daud. Maka di sini boleh tak syafa'kan iqamah? Jawapannya boleh,
Jawapannya boleh. Ataupun boleh tak yutir iqamah, satukan iqamah, jadikan dia ganjil? Jawapannya boleh. Dua-dua sunnah. Jangan kita menempelak orang yang buat sunnah yang ada warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kisah dia macam contohnya hadis daripada walaupun kita tengok janggal. Janggalnya, peliknya. Ni bukan tak biasa orang buat ni. Jangan kita macam tu. Seperti mana yang Ibnu Abbas pernah tegur Tawus, satu orang tabi'in. Tawus dia tanya pasal al-iqa'. Iqa' ni duduk kaki kita duduk atas tumit. Kaki kita tegak kan, duduk atas tumit. Dia bertanya Ibnu Abbas kata itu adalah sunnah. Lepas tu dia jawab, Tawus kata inna narahu lajafa'an lirrajuli. Kami lihat benda tu janggal sangat orang lelaki buat duduk macam tu. Janggal, pelik sangat. Ataupun dia ada bacaan lain, jafa'an lirrijli. Kami lihat benda tu boleh menyakitkan kaki. Ada dua lah tafsiran. Sama ada benda tu janggal orang lelaki buat, ataupun benda tu boleh sakit kaki. Kata Ibnu Mas'ud, bal hiya sunnah nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu sunnah Nabi hampa. Dalam masa dia. Sunnah Nabi hang. Jangan duk kata macam tu, janggal dan sebagainya, pelik. Jangan. Janggut panjang, macam kambing. Bal hiya sunnah nabiyik. Sunnah Nabi. Jangan duk kata. Apa ni? Pakai seluar atas tumit macam orang banjir je, macam orang tabligh ya. Kan sebut orang tabligh kita dah. Bal hiya sunnah nabiyik. Bahkan bukan ia orang tabligh saja buat, bukan orang banjir saja buat, sunnah Nabi. Jadi jangan kita pelecehkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelecehkan dengan sengaja boleh kufur. Kalau tak sengaja tu tak kufur lah. Mempelecehkan dengan sengaja. Bahkan ada ulama apabila orang memperlecehkan sunnah Nabi, mempelecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, merendah-rendahkan, menghina Nabi, maka para ulama ada kata hukum bunuh bagi mereka yang mempelecehkan. Zaman dululah, ulama-ulama dulu. Okey, ini adalah hadis yang pertama. Boleh kita dapat ya. Hadis yang kedua. Okey. Hadis yang pertama lagi, dalam hadis ini maka para ulama khilaf sebab dia ada perkataan umira tu, diperintahkan. Maka di sini sebahagian ulama maka mereka mengatakan bahawasanya itu adalah wajib. Azan dan iqamah adalah wajib, seperti mana yang dikatakan oleh al-Imam Ahmad, sebahagian mazhab Maliki dan juga sebahagian mazhab Syafi'i mengatakan azan dan iqamah wajib. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ada perkataan diperintahkan. Dan sebahagian yang lain daripada mazhab Syafi'i mengatakan bahawasanya ia adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dituntut. Dan sebahagian yang lain kata ia adalah fardun kifayah. Apa beza dia ni? Beza dia, fardu kifayah ni dia adalah wajib. Fardu kifayah dia adalah wajib, kita panggil wajib al-kifai. Maknanya wajib orang lain dah buat, aku tak payah. Seronok buat ibadat ni orang lain yang buat, aku tak payah. Kalau buat duit aku yang kena, orang lain tak payah. Buat nak jadi kaya macam tu. Buat ibadat orang lain dah buat, aku tak payah. Ni salah tafsir. Fardu kifayah tidak, bukan macam tu. Fardu kifayah ialah, sebab tu dia nama dia kifayah. Kifayah tu maksud apa? Cukup. Kifayah tu maksud cukup. Macam orang Arab nak tambah nasi kita kan. Manalah tahu pergi umrah lepas ni, Adi. Dia nak tambah nasi kita tak, kifayah. Apa maksud dia? Cukup. Senang kita dah dapat. Kifayah. Okey, itu maksud cukup. Apa maksud cukup fardu kifayah? Maksudnya kefarduan itu dilakukan oleh orang dan mencukupi. Maka jatuhlah yasqut al-baqi. Jatuh kewajipan orang lain. Bukan maksud orang lain tak payah buat. Jatuh kewajipan daripada orang lain. Ni masalah kita, orang lain tak payah buat. Tu yang pakai tak pergi surau, tak pergi masjid. Pasal apa? Dia kata pasal orang lain dah buat, aku tak payah.
Sedangkan Allah kata apa? Wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah solat, bayarlah zakat, rukuklah bersama dengan orang-orang yang merukuk, bukan merokok. Merokok lain. Tapi kita ambil itulah, berokoklah bersama dengan orang yang merokok. Rukuklah bersama dengan rukuk. Ibnu Qayyim dia kata apa? Dekat sini warka'u ma'ar raki'in ni, rukuklah bersama dengan orang yang rukuk, dia ada satu petanda yang jelas, satu tafsiran, satu maksud yang sangat besar, iaitu jemaah, solat jemaah. Iaitu rukuk dengan ma'iyah ni adalah bersama dengan orang yang rukuk, maknanya jamaah. Kalau rukuk sendiri-sendiri, dia terkeluar daripada ayat ini. Maka dia kena solat secara berjamaah. Itu adalah kepentingan azan juga. Dia masuk dalam azan. Itu adalah fardu kifayah, dan yang rajih wallahu taala alam bisawab adalah ianya fardu kifayah. Sebab apa? Dia bukan sunnah muakkadah, sebab ianya adalah ada perintah. Bilal umira, ada perintah. Ada perintah daripada hadis yang tadi, ya Bilal qum, wahai Bilal bangun, fa'adzin bis salah, bangun dan azankan solat. Perintah. Al-amru lil wujub, dari satu kaedah usul fiqh, kaedah fiqhiyah, bila ada mana perintah maka dia adalah menunjukkan kewajipan selagi mana tidak ada dalil lain yang memalingkan kewajipan tersebut. Maka ia adalah perintah daripada Nabi. Dan perintah ini adakah ia kepada semua sekali? Adakah perintah azan ni kepada semua? Jawapannya tidaklah. Perintah azan ini adalah fardu kifayah. Maksudnya satu kampung, satu daerah mesti ada yang azan, orang yang azan. Kalau langsung tak ada yang azan, apa jadi? Dosalah satu kampung. Wal'iyadzubillah min zalik. Satu kampung ada 2 masjid, ada 2 surau, tak ada masalah. Ataupun satu kampung dia adalah dekat-dekat taman, macam zaman sekarang, taman sebelah dekat-dekat. Dekat-dekat sangat surau dah. Yang ini dikira uruf lah, balik pada uruf. Macam mana nak dikira satu tempat tu berkumpulnya orangnya banyak dekat surau mana. Surau yang penting, yang banyak tak ada masalah tuan-tuan. Banyak surau tak ada masalah. Ni tak ada. Ni surau banyak tak ada orang azan, ni masalah. Surau banyak tak ada orang azan, masalah. Sebab yang rajih ni adalah fardu kifayah. Bila fardu kifayah langsung satu tempat tu tak ada azan, kampung ni tak ada azan, taman sebelah tak ada azan, satu daerah tak ada azan, maka berdosalah semua orang. Ini kena faham. Jadi bagaimana kita nak buat? Ambil tanggungjawab ini. Jangan dia kata hang lah. No. Tak ada orang azan, saya azan. Tuan-tuan, azan ni besar fadilat dia. Kata Nabi SAW, orang yang suka azan ni dan orang yang suka dengan azan ni, ini petanda dia syaitan takutkan dia. Orang yang tak suka azan dan orang yang tak suka dengar azan, ni petanda kawan syaitan. Pasal apa kawan syaitan? Pasal Nabi kata apa? Idza nudiya bil adhan, dalam hadis yang sahih, apabila azan itu dikumandangkan, fa adbara syaitan biddurat, maka syaitan lari sampai terkentut-kentut. Syaitan punya tak suka azan ni, dia lari sampai kentut-kentut dengan kuatnya. Ni bukan saya sebut ni tuan-tuan. Nabi sebut supaya dia tak boleh dengar azan tu. Sebab apa dia kentut? Supaya dia lari, dan dalam masa yang sama dia kentut supaya dia tak dengar azan. Punyalah teruk syaitan ni. Dia takut sangat azan. Dan bila habis azan, maka fa'aqbala syaitan pun mai balik. Wa idza thuwiba, dan apabila diiqamahkan, maka syaitan lari balik. Syaitan pula lari lagi. Dan bila fa idza qudiya tathwib fa'aqbala syaitan, maka apabila dah habis iqamah, syaitan pun datang balik, maka dia pun akan dia akan mengacau, dia akan menjadikan dia kacau orang lah. Tama-tama orang yang solat dia tak rapat. Itu tempat syaitan. Itu dia memang khususkan tempat siapa ni? Tempat syaitan. Laknatullah alaih. Pak cik tak khususkan tempat siapa ni? Kosong banyak ni. Tanya dia. Tempat syaitan kan ni? Janganlah tuan-tuan. Marah pak cik tu. Elok dia main surau, dia tak main surau dah. Tapi itu hakikat dia.
sebab syaitan. Hatta orang, kata Nabi SAW, kata Nabi, lau ya'lamun nas ma fi saffil awal wal adhan. Kalaulah manusia tu tahu apa yang ada pada saffal awal, saf yang pertama bagi lelaki lah, bagi perempuan juga sama. Ketika mana, sebab ada hadis sebaik-baik saf perempuan adalah paling hujung. Ini ketika mana dalam keadaan yang rapat dengan lelaki, tidak ada penghadang dan sebagainya. Tapi kalau dalam masjid kita sekarang, hukumnya dah ada tirai dan sebagainya, dia ambil hukum yang terbaik perempuan adalah di saf depan juga. Lau ya'lamun nas ma fi safil awal wal adhan. Kalau orang tahu apa yang ada pada saf awal dan adhan, wala yajidu illa ay yastahimu alai, dan depa tak tahu, depa tak boleh nak duduk di saf depan ataupun tak boleh nak azan melainkan kena buat undian. Pasti depa akan buat undian. Lastahamu, pasti depa akan buat undian. Nak bagi tahu betapa banyak lau ya'lamun nas, tapi kita tak tahu. Masalahnya kita tak nampak. Kalau kita tahu, kita nampak Allah zahirkan apa yang ada pada saf awal, saf depan, apa yang ada pada orang yang azan ni, kita akan ya Allah, kena bergaduh. Kena buat pilihan raya untuk menentukan siapa yang boleh duduk di saf depan. Pilihan raya siapa yang boleh azan. Macam itulah sekali konsep dia. Sekali ada orang komen pula, mana ada boleh pilihan raya. Gurau je saya beritahu, siap-siap lah gurau ya. Itu gurauan, pilihan raya. Memanglah tak ada orang buat pilihan raya untuk jadi tukar azan, tak perlu ya. Jadi tuan-tuan, itu dia. Hatta kata Nabi SAW, dia kata muazzin ni atwalan nasu a'naqan yaumil qiyamah. Muazzin ni orang yang paling tinggi dia punya tengkuk dia. Bukan maksud dia tengkuk dia tinggi, maksud dia tak sesat lah dekat kiamat tu. Sebab di kiamat ni orang sesat belaka. Sesat belaka. Mana tak sesat? Jutaan orang berkumpul pergi kat Mekah tu pun dah sesat dah. Ramai orang masuk pintu ni, keluar pintu lain. Pasal apa ramai orang tak nampak? Allahu Akbar. Saya kalau bawa jemaah, risau sangat. Pak cik tu ke depan, mak cik tu ke sana, mak cik ke sana. Pasal apa ramai orang? Bila ramai orang macam tu, tambah kat hari kiamat sangat ramai. Tapi muazzin takkan sesat. Hatta dalam hadis yang diriwayatkan, hadis ni ada sebahagian Imam Al-Albani sahihkan, tetapi mutaqaddimin dhaifkan. Ala kullin dalam bab fadhil amal, dia kata, Nabi kata barang siapa yang azan 12 tahun dia azan, maka wajabat lahu al-jannah, wajiblah kepada dia syurga. Dan setiap kali azan dia dapat 60 hasanah, 60 hasanah, dan setiap iqamat dia dapat 30 hasanah. Allahu Akbar. Besar ni azan ni, tuan-tuan, bukan main-main. Sebab itulah kata Nabi ni, depa sanggup nak apa? Depa sanggup nak membuang undi siapa yang boleh. Oleh itu, jadi kita ambil tanggungjawab fardu kifayah ini. Tak ada orang nak azan, saya lah yang azan. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Okey. Hadis yang kedua. An Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah As-Suwa'i qalat Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi qubbatin lahu hamra min Adam. Qala fa kharaja Bilal bi wudu'in famin nadih wa na'il fa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam. وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأوا وأذن بلالا قال فجعلت أتتبع فهو ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. Daripada Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah As-Suwa'i, dia berkata, ni perawi hadis ni kata, aku datang kepada Nabi, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dalam keadaan dia pakai qubbatin lahu hamra, dia pakai baju yang ada warna merah. Di sana ada hadis yang melarang, Nabi larang pakai baju warna merah. Tapi hadis ni Nabi pakai baju warna merah. Ibn Qayyim rahimahullah, dia kata maksud kat sini qubbatin lahu hamra min Adam ni, maksud dia apa? Bukan merah yang khalis, bukan merah yang merah saja, merah dia saja.
Maknanya merah yang bercampur. Kalau merah-merah saja, maka tidak dibolehkan. Ala kullin sebenarnya saya memilih pandangan yang mengatakan, sebab ada lagi banyaklah perbahasan dia, yang mengatakan boleh pakai baju warna merah. Abdul Rahman bin Sa'di, guru kepada penulis kitab yang saya guna ni, syarah Taisir al-Alam, Abdul Rahman Sa'di, dia nak menunjukkan kata boleh pakai baju warna merah walaupun ada hadis Islam melarang, dia pakai baju warna merah, nak menunjukkan benda tu boleh. Tetapi penulis kitab ni dia kata dia tak memilih pandangan guru dia. Tafadhal. Anta tak nak memilih pandangan guru tu tidak ada masalah. Ini negara merdeka, negara yang ada kebebasan. Yang penting anta memilih pandangan yang ada dalil di sana. Tidak masalah. Jangan gaduh. Kalau pakai baju merah, bukan orang sunnah. Tak ada masalah. Ya. Maka fakharaja Bilal biwudu. Bilal keluar dengan biwudu. Tuan-tuan baca kat sini. Wudu ke wudu? Tuan-tuan baca. Baris atas ke baris depan? Bagi tahu tengok. Baris wudu ke wudu? Wudu. Dalam bahasa Arab, wudu maksudnya air wudu. Wudu maksudnya perlakuan ambil wudu. Kan? Beza baris sahaja sudah berbeza maksud. Maka Bilal keluar dengan apa ni? Dengan air wudu. Air wudu siapa? Wudu Nabi. Bilal keluar khidmat. Bilal khidmat keluarkan air bekas air wudu. Sebab Nabi kan ambil wudu, kan kita pernah belajar kan, Nabi celup ambil wudu, kemudian fa'adakhala yaminahu, Nabi masuk tangan kanan, kemudian Nabi kumut masuk tangan kanan, Nabi celup dalam bekas. Maka bekas yang berbaki tu Bilal bawa keluar. Once Bilal bawa keluar, bila Bilal bawa keluar bekas tu, apa yang berlaku? Subhanallah, ni apa yang berlaku. Hadis ni beritahu, famin nadih wa na'il, orang yang pakat nak ambil tabarruk dengan bekas air tadi. Pakat nak ambil tabarruk, letak kat badan, letak kat muka dan sebagainya. Tabarruk dengan kesan apa air yang digunakan oleh Nabi. Nadih tu ialah orang yang dapat secara direct. Wanail tu adalah orang yang ambil tabarruk. Macam contohnya, ni bekas ayak. Nail, itu orang dia dapat direct. Ada yang tak dapat direct, ramai sangat ni. Dia ambil, lepas tu dia pun tempel kat muka. Dia ambil kat muka orang tu, dia pun buh kat muka. Maknanya ini dia guna daripada kesan tabarruk orang tu daripada air tadi. Macam ramai sangat. Ayak sikit, tuan-tuan, nak tabarruk. Hukum tabarruk dekat sini, apa hukum dia, tuan-tuan? Bukan terberuk tabarruk. Hukum tabarruk dengan atharun Nabi, apa hukum dia? Hukum dia sunnah. Jaiz. Tabarruk dengan atharun Nabi, kesan Nabi, baju Nabi. Jawapannya boleh. Apa dalilnya? Ni antara dalilnya. Para sahabat memang sentiasa tabarruk dengan kesan Nabi. So nak marah buat apa orang nak tabarruk sekarang ni? Tuan-tuan, nak marah buat apa? Biar pilah depa nak tabarruk dengan kesan depa buat muzium, depa buat pameran nak tabarruk dengan pedang Nabi, baju Nabi, kasut Nabi. Apa lagi? Cincin Nabi. Biar pi depa lah. Boleh, tuan-tuan? Marah. Masalahnya itu bukannya pedang Nabi, bukannya cincin Nabi, bukannya kopiah Nabi, bukannya kasut Nabi, bukannya bekas pijak Nabi. Itu hanya replika. Kebanyakannya replika siapa buat? Cina buat. Hampir tabarruk dengan Cina. La ilaha illallah. Tu masalahnya, tuan-tuan. Cina yang buat kan? Orang Melayu. Orang kita dia pergi tempah dekat Cina buat buat bekas Nabi, buat ni. Itu replika. Okey, tak apalah, yang ni bukan replika. Kalau ustaz tak bagi dengan replika, saya bawa yang betul punya. Pedang Nabi ni kat mana yang betul? Muzium Nabi. Masalahnya, tuan-tuan, para sejarawan kata tidak ada satu athar Nabi yang sahih, yang sabit. Ahli sejarah kata sebab kebanyakannya dah hilang waktu perang. Dulu terutama perang banyak perang, tuan-tuan, berlaku. Berdalil lah dengan dalil Ibnu Umar, Umar radhiyallahu anhu dia letak
rambut Nabi dekat dekat dia punya sorban dan sebagainya. Memang kita memang tabarruk dengan asar Nabi, memang sahih dan memang dilakukan oleh para salaf. Masalah sekarang ni, apa yang sampai kepada kita ni, kita tidak tahu adakah ia benar, itu adalah daripada Nabi ataupun entah orang buat nisbahkan daripada nisbahkan Nabi. Itu masalahnya. Siapa yang buat, entah orang siapalah yang buat, orang mana yang buat. Ya, boleh faham boleh faham. Faqaraja Bilal biwudu'in famin nadih wa na'il, faqaraja Nabi sallallahu alaihi wasallam hullatun hamra, dengan satu baju yang hullatun hamra ni kita cerita baju yang ada warna merah. Ka'anni anzur ila bayad saqaihi, seolah-olah aku melihat putihnya saqaih. Saqaih ni apa tuan-tuan? Betis. Nabi memang putih, la ilaha illallah. Nabi memang putih, yang cantik. Putih dan cantik. Oh, habis tu hitam tak cantik lah. Hitam macam cantik je lah juga. Hitam macam cantik. Tetapi Nabi ni putih. Ada orang putih yang tak comel pun. Putih penyakit kan. Putih sopak dan sebagainya. Nabi putih yang cantik, kemerahan. Itulah Nabi. Kemudian bila Nabi siapa yang lihat ni? Juhaifah. Dia kata aku melihat Nabi, putihnya Nabi, betih dia. Qala fatawadda'a wa adzana Bilal. Bilal pun wudu dan Bilal pun azan. Apakah hukum satu orang yang azan tanpa ada wudu? Adakah boleh azan tanpa wudu? Jawapannya boleh. Sebab azan dan iqamah tidak disyaratkan wudu, kerana tidak disyaratkan. Dia hanyalah sunnah. Sebaik-baiknya orang nak azan dan iqamah dia kena ada wudu. Iqamah confirm lah. Lepas iqamah kan nak solat. Ada ke orang iqamah lagi dia lari? Azan lah ni masalahnya. Laju sangat kan. Dah masuk waktu, terkentut pula, orang tu nak buka puasa lagi kena azan pilah, terutama jika ada keuzuran. Fatawadda'a wa adzana Bilal pun azan. Faja'altu Abi Juhaifah ni kata apa? Aku melihat atatabbuk, aku melihat, aku pun terikut-ikut. Sebab apa? Ketika mana dia kata hayya 'alas salah hayya 'alal falah, dia buat apa? Yaqulu yaminan wa shimalan. Kan kita hayya 'alas salah ke kanan kan? Hayya 'alas salah ke kanan, yaminan. Hayya 'alal falah ke kiri. Hayya 'alal falah. Abu Juhaifah ni dia terikut-ikut buat sekali. Sebab nak belajar. Abu Juhaifah ni nak belajar daripada Bilal. Macam mana cara nak azan. Dia pun terikut sekali. Yaqulu hayya yaminan wa shimalan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Apakah hukum mentepikan hukum ni? Menoleh, memaling, meneling. Apalah tuan-tuan? Memalih ke kanan dan ke kiri kita hayya 'alas salah, hukum dia sunat. Apakah badan sekali ataupun hanya kepala? Yang rajih ada kata badan sekali, ada kata kepala. Yang rajih ialah hanya kepala. Apa tujuan dia? Tujuan dia ialah untuk bagi orang yang semua belah-belah sana dengar. Zaman sekarang dah ada mikrofon hang ke kanan, hang ke kiri, yang dengarnya ialah mic. Jadi apa hukum dia? Hukum dia sama, tetap sunnah. Sebab dia ada dua hikmah dia kenapa ke kanan dan ke kiri. Hikmah dia yang pertama ialah, dan hikmah ni tutup telinga ni. Ke kanan dan kiri dan tutup telinga. Tutup telinga tu hikmah dia ialah nak bagi kuatkan suara kita. Sebab kalau kita dengar suara kita sendiri tak tutup telinga, kalau itu tutup telinga, dia akan jadi lagi kuat kan. Kita nak rasa menjerit pasal tak apa dengar suara kita sendiri pasal kita tutup telinga. Yang kedua itu adalah bentuk, ini Ibn Qayyim sebut, bentuk syiar. Syiar orang yang azan. Bila orang tengok tutup macam ni, orang tahu daripada jauh, oh ini muazzin, dah azan. Maka macam itulah juga, walaupun sekarang ni azan dan dia telah jadi sunnah, maka walaupun berada mikrofon, maka bolehlah ke kanan dan maka tetap sunnah ke kanan dan ke kiri. Fa ha huna yaqulu yamin shimalan hayya 'ala salah hayya 'alal falah, thumma rukizat lahu 'anazatan fataqaddam wa shalla adh-dhuhra rak'atain. Maka dicucukkan baginya anazah. Anazah ni tongkat. Nabi nak solat, Nabi dekat Sahra, Nabi di padang pasir. Apa yang Nabi buat? Nabi ambil sutra. Nabi buat sutra. Sutranya ialah tongkat, cucukkan di depan
bagi berdiri. Dekat sini ada dalil yang mengatakan walaupun solat di padang pasir yang kita tahu orang tak lalu di depan, sunnahnya juga ialah ambil sutrah. Kita akan bahaskan pada perbahasan sutrah nanti. Ada. Dan Nabi solat zuhur rakaatain, 2 rakaat kan kita akan bahaskan pada solat qasar nanti insya-Allah. Entahlah bila kalau bahas sekarang panjanglah solat qasar. Okey. Summa lam yazal yusalli rakaatain hatta raja'a ila al-Madinah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yazal yusalli di Nabi sentiasa solat 2 rakaat. Sebab apa? Dalam musafir. Sebab musafir, orang yang musafir disunatkan solat 2 rakaat. Bolehkah dia buat tamam? Jawapannya dalam mazhab Syafi'i boleh, tetapi tidak afdal. Yang afdalnya ialah adalah buat qasar selagi mana dia dalam keadaan musafir. Melainkan dia solat dekat belakang orang yang solat tamam. Jadi boleh Saya nak habiskan hadis ni boleh sampai 9.30 ke 9.30 kan? Saya nak habiskan. Daripada an Abdullah bin Umar, hadis yang ketiga, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Bilala yu'adhdhinu bilailin fakulu hatta yu'adhdhinu ibnu Ummi Maktum. Ni saya dah baca hadis tadi. Sesungguhnya Bilal dia azan pada waktu malam bilail. Fakulu washrabu hatta yu'adhdhinu Abdullah bin Ummi Maktum, makan dan minum sehinggalah kamu dengar Abdullah bin Ummi Maktum azan. Ini bab khususnya bab puasa, tapi dalam bab azan saya dah cerita tadi. Ada 2 azan. Dan azan dalam azan Bilal ada tambahan hayya ala lagi. As-salatu khairun minan naum. Asyik teringat kat Syiah je ni. Apa ni? As-salatu khairun minan naum. Solat itu lebih baik daripada tidur. Adakah azan subuh juga? Al-Imam Syafi'i ambil hadis ni juga, azan subuh pun tambahkan juga. Sebagian ulama pun tidak, sebagian ulama tidak menambahkan pada azan subuh, hanya azan malam. Okey. Hadis yang saya kira hadis yang keempat, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Jika kamu dengar apa yang muadzin cakap, apa yang muadzin laungkan, faqulu mithla ma yaqul. Kamu katakanlah seperti mana muadzin kata. Allahu akbar, Allahu akbar, sebut katakan apa? Allahu akbar. Jawab ni kita panggil jawab azan. Maka apakah hukum jawab azan? Hukum dia sunnah. Macam mana kita nak jawab? Senang saja, ikut saja apa yang muadzin cakap. Melainkan pada hayya alatain, hayya ala. Hayya ala ni apa? Hayya ala salah. Bila hayya ala salah kita cakap apa? La haula wala quwata illa billah. Kita tak cakap hayya ala salah juga. Hayya ala falah kita sebut la haula wala quwata illa billah. Kita tak sebut hayya al falah. Pasal apa? Yang lain semua kita ikut, melainkan hayya alatain ni, 2 hayya alah ni kita panggil ni. 2 hayya alah ni. Hayya ala salah dengan pasal kita tak sebut. Pasal muazzin tu dia dah duduk dekat masjid, dia ajak kita main solat kat masjid. Kita jawab, kalau dia cakap hayya ala salah, mailah solat, kita duduk tengah main game, ataupun kita tengah kat kedai makan, ataupun kita tengah shopping mall, kita dengar, kita pun cakap balik hayya ala salah. Apa? Tak kenalah. Dia ajak kita main solat, kita tengah buat benda lain, kita ajak dia main solat. Tak kena gaya. Kan? Hayya alal falah, dia kata mari menuju kepada kejayaan. Sebab dalam solat itu ada kejayaan. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya aflah, berjayalah orang mukminun yang mana dia jaga solat dia dalam Quran. Maka kita pula tengah bukan dalam kejayaan, kita tengah buat tidur, tengah buat apa, menyembang, borak, kadang-kadang tidak ada perkara yang urgent dan sebagainya, dengar azan buat bodoh je. Adakah kita nak jawab balik hayya alal falah? Kita pun jawab balik faqulu misla ma yaqul. Adakah kita nak jawab balik apa yang seperti mana dia cakap? Tak. Sebab apa? Kalau kita jawab balik hayya alal falah, maka
Mana ada kita, kejayaan kita dalam keadaan azan dipanggil, kejayaan kita adalah menuju ke masjid. Tapi adakah kita nak ajak dia pula? Bukannya kita duduk lagi kat kedai kopi mengopi. Jadi bila muazzin panggil, mari menuju kejayaan, kita panggil balik dia. Marilah menuju kejayaan pula. Seolah-olah begitu. Jadi tak comel, jawapannya tak kena. Sebab itulah dalam hadis yang lain Nabi khususkan hayya 'alal ni, dua hayya 'alah ni, dua hayya 'alal salat falah ni, jawab dia la haula wala quwwata illa billah azim. Itulah tidak ada daya dan upaya aku untuk pergi ke sana melainkan dengan taufik dan hidayah daripada Allah SWT, dengan kekuatan Allah SWT. Masalahnya bila Ya. pada subuh suratul khairun minan naum tu nak jawab apa? Dia tak ada. Tapi kita ada pendapat maklumat ini daripada beberapa kitab mengenai ulama hadis. Kita ucap apa yang dia ucap. Dari situ ikutlah. Maknanya bila muazzin sebut Salatul khairun minan naum, jawab yang Salatul khairun minan naum, jawapan dia apa dia? Sadaqta wa balagta. Ada dalil? Ada tak dalil? Tapi dalam kitab fiqh ada sebut. Kalau kitab fiqh sebut ada dalil, tuan-tuan. Haji, dia kena ingat kitab fiqh sebut ada dalil. Kalau kitab fiqh Melayu tepi jalan itu taklah. Tapi kitab fiqh besar sebut mesti ada dalil. Nanti dia perbahaskan, nanti dalil tu nanti dia akan ada bahaskanlah. Sebab dia bila kenapa jadi khilaf, teman saya kata nanti panjanglah ni kisah dia. Tetapi tahu saya ada dalilnya. Wallah, nanti kita bincang balik benda tu. Okey, habis dah lah. Wallahu a'lam bisawab. Habis ke ada lagi baki? Habis. Ada kita boleh buka soalan kalau nak tanya, ataupun ada benda yang ada soalan tak dekat ni, dekat live. Ya. Kena ambil Ya. dia sebut sebelum qamat tu sebut saf panggil saf. Tidak ada masalah kalau dia nak sebut, dia nak panggil. Dia tidak ada masalah. Tetapi kalau dibuat selalu sehinggalah ia disangkakan sunnah, tu masalah. Satu patternnya. Masjid tu daripada dulu sampai sekarang, daripada senior dia ajarkan benda tu. Maka masalah. Sebab apa yang sebenarnya tak perlu sebut? Sebab iqamah itu dah panggil orang. Kan kita panggil iqamah itu adalah dah panggil orang, qad qamatis salah. Dah nak dirikan solat ni, qad qamatis salah. Kita dah panggil. Yang dekat mana kita nak berdiri bangun, dekat qad qamatis salah tu ialah sunnahnya waktu tu. Waktu qad qamatis salah kita bangun baru masuk saf. Tapi kalau memang dah solatnya jauh, itu solat sunatnya belakang, orang Melayu kan masuk solat kat depan pintu belakang sekali, maka awal-awal lah bangun. Ada soalan? Orang uzur dan dia boleh bangun awal. Tapi sunnahnya ialah bila dia nak bangun ialah ketika mana ketika Bilal kata qad qamatis salah, maka baru dia bangun. Orang Arab tak ada masalah, dia bangun, dia solat sunat tu memang dia dah masuk saf penuh dah di hadapan sebab dia berebut kat saf depan. Orang Melayu ni masalah. Ingat yang Melayu yang tengok yang dalam ni jadilah orangnya masuk terus duduk kat saf hadapan. Ini tak tafadhol depan. Dia tak mau, kalau lagi boleh dia tak mau duduk depan. Masalah doa kita ni sama. Ada nak tanya? Okey, Haji. Lepas je muazzin azan habis selesai. Ya. Kita doa kan. Kita ada sunat. Azan tu maksudnya iqamah. Tapi bila dah iqamah dah masuk dalam saf. Mana apa dia dah doa tu. Doa apa kalau azan lah. Apa komentar. Benda yang sama dia ucap. Doa azan. Doa azan pada iqamah selesai. Ada dalil? Doa ialah ketika sebelum saya nak sentuh tu, doa jawab azan ni, doa selepas azan. Doa ni saya nak sentuh sikit. Doa yang sahih dan sunnah ialah seperti mana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadilah wasyarafa wad daraj. Itu yang kita biasa kan.
Ini kita beza. Kita dulu wasyarafa wa darajatul aliyatu war rafi'ah kan. Ke rafi'ah dulu. Saya pun tak tahu, tak baca lagu ni. Ini bukan ziyadah, ini mudrajah. Dia ada beza dalam ilmu hadis, dia ada mudrajah dengan ziyadah. Yang ziyadah innaka la tukhliful mi'ad. Itu kita boleh guna. Itu riwayah Baihaqi. Ziyadahnya ialah ziyadah daripada perawi yang thiqah. Innaka la tukhliful mi'ad. Sebab itulah Syekh bin Baz antaranya yang mensahihkan hadis tu. Sebab perawi dia thiqah. Cuma Syekh Al-Albani mengatakan innaka la tukhliful mi'ad ni syadzah. Innaka la tukhliful mi'ad ni adalah riwayat Baihaqi tetapi dia syadz. Kenapa dia syadz? Dia menyelisihi jamaah. Ramai lagi orang, ramai yang meriwayatkan tanpa menambah innaka la tukhliful mi'ad. Tiba-tiba mai satu orang ni dia kata innaka la tukhliful mi'ad dan satu orang ni perawi yang thiqah. Ini perbahasan yang panjang. Ala kulin ya, siapa yang nak kata innaka la tukhliful mi'ad, tafadhal, tetapi bagi saya dia sampai kepada wa'attah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah ati Muhammadin wasilatul fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad rawahu al-Baihaqi, riwayat Baihaqi. Ini ziyadah at-thiqah. Ini kita panggil ziyadah daripada orang thiqah. Yang ini kalau nak tambah ada orang baca tak ada masalah. Yang masalah ialah ni wasyarafa wad darajatul aliyah war rafi'ah. Yang ini la aslalah, tidak ada asal usul seperti mana kata Imam Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani mana dipakai? Okey, baiklah kita guna perkataan Imam Ibn Hajar Asqalani sendiri kata tidak ada di riwayat, tidak ada dalam riwayat. Ibn Hajar Asqalani Asy-Syafi'i, Al-Imam As-Sakhawi pun kata juga, Asy-Syafi'i juga. Syekh Al-Albani Wahabi kan. Okey, ni kita bagi ulama Syafi'i yang ulama besar. Ibn Hajar Asqalani dengan As-Sakhawi kata ini pun tidak didapati dalam riwayat-riwayat. So yang betulnya maka cukuplah cukuplah kita dengan riwayat Imam Bukhari. Tanpa ada tambahan wa syarafa wa darajatan aliyatan rafi'ah. Dan tanpa ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Tapi innaka la tukhliful mi'ad ni tidak ada masalah. Siapa yang baca doa ni kata Nabi wajabat lahu syafaati. Maka dia diwajibkan ke atasnya syafaat Nabi. Kata Nabi dekat syurga nanti ada satu maqam, satu tempat yang ada satu orang dia boleh duduk kat situ. Tempat yang sangat istimewa. Kamu doalah untuk aku supaya dapat, itu yang kita doa tahu, wa ati Muhammadinil wasilah. Wahai Allah, bagilah Nabi Muhammad kami ni wasilah tu apa? Wasilah tu ialah tempat duduk tu. Tempat duduk yang satu orang. Nabi suruh kita doa pada dia. Dan bila kita doa pada Nabi macam ni, wajibat lau, Nabi akan balas dengan Nabi akan bagi syafaat. Dan ini adalah doa azan. Bukannya doa iqamat. Itu jawapan dia. Sebab iqamat kita nak solat. Tumpuannya adalah untuk solat. Okey, baik. Hukum tadi nak tanya, ada tanya. Ya. Waktu azan dah lepas, macam waktu isyak pukul 12.30 kan. Tapi dia azan macam lambat lah. Okey. Azan tu baru dia macam nak azan. Ya. Okey. Saya faham. Banyak kadang kuliah ada kuliah dilambatkan azan. Sebaik-baiknya ni pihak-pihak masjid bagi tahu penceramah dan sebagainya. Sebaik-baiknya waktu azan tu ialah masa waktu azan berhenti saat kuliah, tak lagi nak sambung balik. Itu sebaiknya. Tapi kalau penceramah tak mau, saya nak habiskan juga, maka adakah sunnah azan lambat? Jawapannya, ya, sunnah nak azan. Adakah ini termasuk dalam perbahasan, adakah orang yang nak solat sendirian ataupun solat al-faitah, solat qada, maka perlu tak dia azan dengan iqamah? Orang nak solat qada ni, maka jawapan dia yes. Solat qada bukan waktu dia, nak solat waktu subuh, terlambat bangun pukul 10. Adakah sunat dia, adakah boleh kita azan dan iqamah? Jawapan dia boleh. Dan warid daripada beberapa perkara, daripada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam buat benda yang sama, azan dan iqamah. Cuma azan jangan kuat. Nanti orang dengar salah. Azan jangan kuat. Salah. Azan waktu untuk kita nak solat itu dia, jemaah yang solat. Kalau kita seorang pun sama. Kita mari masuk dalam masjid, pernah satu ketika salah bersama ataupun sahabat dia masuk masjid,
orang dah solat, jemaah masjid dah solat tanpa azan, maka adakah disunatkan azan? Azan. Tapi jangan azan kuat-kuat. Kita sendiri dengar dah lambat. Sama juga sebenarnya kalau yang dah lambat tu, saya berpandangan kalau yang dah lambat azan tu, sebaik-baiknya ialah kalau dia azan, tak perlu azan kuat-kuat sebenarnya sampai keluar. Takut orang jadi salah faham. Tapi kalau dia nak azan guna mic pun, no hash problem. Adakah satu orang dia nak solat pun dia perlu azan dan iqamah? Jawapannya yes. Riwayat kata Nabi kepada Abi Sa'sa'ah. Abi Sa'sa'ah ni kata Nabi, inni la araka tuhibbu al-ghanam al-badiyah. Aku lihat hang ni suka mengembala kambing dan suka duduk kat ujung-ujung badiyah. Abi Sa'sa'ah. Kalau kata Nabi, idza kunta fi ghanamika wa badiyatika, kalau hang tengah duduk dekat dengan mengembala kambing dekat ujung-ujung dunia tu, dekat ujung-ujung hutan, dekat ujung-ujung ni, walaupun dan kamu nak solat sendirian, maka azan dan iqamah, dan tinggikan suara kamu ketika farfa' sautak, tinggikan suara kamu ketika nak azan. Sesungguhnya tidaklah didengari mada sautika, tidaklah didengari sejauh mana suara kamu didengari itu, insun wala jinnun, insan, jin dan insan, dalam riwayat tambahan yang lain pokok, batu dan sebagainya, maka mereka itu akan memohon keampunan untuk kamu. Lihat, ini adalah walaupun satu orang. Persoalan seterusnya, adakah sebelum kita tutup, perempuan juga perlu iqamah dan azan? Dia nak solat kat rumah, perlukah dia azan dan iqamah? Maka dalam mazhab Syafi'i, kan, azan untuk perempuan tidak disyariatkan, azan dan iqamah tidak disyariatkan untuk perempuan, azan pada lelaki. Tetapi perempuan, adakah dia boleh azan untuk diri dia sendiri ataupun untuk musalla dia sendiri? Macam kami dulu dekat UIA ada musalla khusus untuk perempuan. Jawapannya, mazhab Syafi'i kata tak boleh melainkan iqamah saja. Jadi perempuan dekat rumah, kalau dia nak solat, iqamah saja, tak perlu azan. Tetapi yang rajih boleh azan dan iqamah untuk perempuan kalau dia nak di kalangan dia. Kalau solat kat rumah sendiri, dia nak azan buat apa? Tak perlu azan, sebab dia tak perlu panggil siapa-siapa pun, dia nak sendiri. Hanya iqamah. Tapi kalau ada musalla khusus yang dia azan, cuma azan dia tak boleh dengar sampai keluar. Sebab suara tu boleh jadi fitnah pada orang lelaki. Oi, baguslah kita kata. Baru orang lelaki main masjid. Bagi fitnah Liza azan sikit. Bagus baru main masjid ramai. Pasal apa? Sedap azan tu. Ini masalah ni. Dekat mereka Washington kan ada orang imam dia azan. Dia buat surau dia sendiri kat rumah, dia azan, dia imam perempuan. Dan mari tu solat lelaki. Dekat mereka ni berlambak tuan-tuan. Aminah Wadud bersama dia jadi imam lecturer UIA dulu tu. Benda ni masalah sebab dia kata apa? Tidak ada larangan. Tidak ada larangan daripada hadis, daripada Quran melarang perempuan untuk azan. Maka dia ijtihad macam tu. Sedangkan itu kita panggil ijma' ummah mengatakan yang azan adalah lelaki saja. Perempuan boleh iqamat dan boleh azan kalau sesama mereka, dan kalau dia nak imam lah, jadi imam, tapi imam perempuan dia duduk tengah-tengah. Tengah-tengah, dia taqaddam la yataqaddam ala al-jamaah. Dia tak ke depan. Dia sama-sama baris. Sama-sama baris, sama line dengan perempuan jemaah lah lain. Dia imam di tengah-tengah. Macam mana tu? Macam tu lah. Macam tu. Dia tengah-tengah. Ni imam, perempuan, ni makmum semua belah tepi dia. Solatlah kan? Solat. Apa dalil yang menyatakan bolehnya perempuan boleh perempuan iqamah dan azan? Ada dalil daripada Baihaqi, tak salah saya, Aisyah antara orang yang pertama. Aisyah orang yang pertama yang buat iqamah dengan azan. Dia buat untuk dia sendiri. Maka dia dibolehkan. Ada soalan lain? Satu soalan ni. Kalau kita sedang solat sunat tahiyatul masjid, tiba azan, macam mana? Kena stop ke? Sebab dia kata ada start, kita kena stop. Okey, kalau kena tidak boleh, tengok dia apa-apa sahaja yang hukum ni kita dimakruhkan untuk kita putuskan
amalan setelah mana kita lakukan. Makruh. Contohnya kita dah solat, tiba-tiba kita nak, kalau solat sunat boleh putuskan. Kalau ada benda yang lebih wajib. Contohnya ada kisah kan, ibu bapa panggil, solat sunat, kalau tengah solat sunat boleh kita putuskan. Boleh kita stopkan, maka kita keluar. Tetapi kalau solat wajib tak boleh. Okey, tengah azan boleh ke? Tak boleh. Terus sambung, terus sambung solat kita. Dimakruhkan apabila kita dah syar'a fil amal, kita dah mulakan buat, sama juga macam tawaf. Kita dah tawaf, dah 3, malas lah. Biarlah. Dimakruhkan kita putuskan amalan, habiskan terus. Itu dia punya kaedah dia. Ada soalan lagi, apa hukum orang yang duduk dalam masjid, kemudian azan, kemudian dia keluar? Hukum dia makruh juga. Sebahagian ulama kata haram, sebab Nabi larang. Nabi kata kalau orang duduk dalam masjid, tiba-tiba azan, jangan keluar. Abu Hurairah siap sebut, fakat dia lihat, dia usah ada satu orang tu dah azan dalam masjid, azan, kemudian orang tu ada satu orang bangkit keluar, Abu Hurairah usah pelik. Dan Abu Hurairah kata dekat orang lain, dia kata faqad asa Abul Qasim, dia ni telah ingkar Abul Qasim. Sebab Nabi larang keluar masjid illa li'uzrin, kecuali kalau ada uzur, nak kencing, nak pergi berak, nak pergi, ada anak panggil, ada macam-macam lah. Tapi kalau tak ada uzur apa-apa, dah duduk dalam masjid, azan, duduk dalam masjid, solat. Makruh pun makruh. Ada lagi? Hayya 'ala khairil amal, ada dalil tak? Ada. Syiah ada dalil, jangan main-main. Tapi dalil dia kuat ke? Tak kuat. Tak sabit langsung. Semua riwayat yang mengatakan adanya hayya 'ala khairil amal, yang pertama dalilnya bukan sampai kepada Nabi, dalilnya mauquf. Dalilnya hanyalah terhenti kepada Husain bin Ali, ataupun Ibn Umar, yang dia berkata orang yang memberhentikan, membuang, Syiah kata orang yang membuang, orang pertama yang membuang hayya 'ala khairil amal adalah Umar. Wah, tu dia marah sangat Umar tu. Umar radhiyallahu anhu. Ada dalil? Ada, tapi semuanya adalah tak sabit. Ini masalah. Kita dengan Syiah, kita bukan macam kita dengan ulama-ulama ahli sunnah lain ni, fuqaha. Sebab kita kata depa ada dalil depa sendiri, sahih. Ada macam mana depa interaksi. Tapi dengan Syiah, memang depa ada dalil, tapi dalil depa semua tak boleh pakai. Penipu, orang paling penipu dalam dunia Syiah. Jangan percayalah. Okey. Tak payah lebih-lebih, marah pula. Ada orang marah. Ada soalan lain? Ada dalam tu? Tak ada dah. Tak ada kita. Ada satu lagi. Hukum dengar azan daripada radio dan hukum azan daripada radio. Hukum azan, ada setengah-setengah surau, saya pernah pergi juga. Dia kan ada apa ni, waktu solat. Kan? Ada waktu solat. Kemudian jam tu ya azan. Lepas tu saya, tak ada orang azan ke? Tu dah azan dah. Yang jam masuk waktu semua tu kan. La ilaha illallah. Dekat mana? Dah lah tempat tu orang Arab pula yang solat tu. Ya Allah kata, pelik lagu ni. Tak boleh tak boleh. Ini adalah bid'ah. Ini betul-betul bid'ah karah. Dia kena orang juga yang azan. Orang juga yang azan. Ni kalau kat masjid. Okey, apa masalah kalau azan kat radio? Dia rakam, kemudian setiap kali masuk ni, maka dia azan. Tidak, maka kalau azan perlu tak jawab? Jawapan dia yes. Faqulu misla ma yaqul. Perlu juga jawab walaupun kita dengar azan daripada radio. Dengan syarat memang azan tu adalah diazankan ketika masuk waktu dia. Kalau azan tu adalah azan yang bukan dalam waktu, maka tidak disunatkan kita jawab. Adakah wajib pergi masjid? Nak masjid mana nak pergi? Azan dekat radio. Masjid mana nak pergi? Itu jawapannya tak wajib lah kalau dengar azan daripada radio, sebab kita pun tak tahu masjid mana yang azan dekat radio. Bukannya masjid yang azan, hanya radio. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira itu ada sikit sebanyak hukum hakam yang berkaitan dengan azan. InsyaAllah
Jika ada soalan bolehlah tanya dekat live tu. Kita boleh ada kita punya ustaz-ustaz yang akan jawab ni, ataupun saya tengok balik saya boleh jawab. Ataupun kadang tersalah saya boleh betulkan. Apa yang baik semua daripada Allah SWT, yang tidak baik, yang lemah, yang adalah tersasul banyak tu adalah atas kelemahan diri saya sendiri. Moga Allah ampunkan dosa saya dan kalian semua. Moga Allah SWT jadikan kita daripada mimman yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana, mereka yang mendengar perkataan-perkataan dan nasihat, maka kita akan dapat amalkan. Itulah yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.